Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung kelas Bahasa Melayu dengan tajuknya Penanda Wacana. Okey. Penanda wacana ni kita dah pernah belajar sebelum ni, jadi cikgu nak ulang semula kerana bila cikgu menanda kertas kamu dalam karangan, banyak yang cikgu tengok yang tak menulis atau menggunakan penanda wacana. Jadi penggunaan penanda wacana ni sangat penting dan dia boleh menambah markah-markah dalam penulisan dan menjadikan penulisan kamu tu menjadi lebih menarik. Okey, kita tengok maksud dia dahulu. Penanda wacana digunakan sebagai rangkai kata yang menghubungkan ayat. Yang kedua, digunakan sama ada dalam perenggan yang sama atau perenggan baharu supaya ayat lebih teratur dan mempunyai kesinambungan. Okey. Penanda wacana ni juga ditulis di hadapan ayat. Okey. Penanda wacana dia ada pelbagai jenis, iaitu yang pertama perenggan isi, perenggan penutup, penanda memberi contoh, penanda menghuraikan contoh, penanda menulis dua huraian dalam satu ayat, penanda menerangkan huraian atau pendapat yang berbeza, penanda memulakan atau memasukkan peribahasa. Okay, itu antara contoh-contohnya. Okay, kita tengok yang kita biasa gunakan lah. Okay. Yang pertama biasa kita gunakan pada masa kini, dewasa ini, okay. Sejak kebelakangan ini, okay. Sejak akhir-akhir ini, itu merupakan penanda wacana bagi perenggan pertama. Seterusnya, ni biasa awak buat dalam perenggan isi. Selain itu, di samping itu, sementara itu, lebih-lebih lagi, seterusnya, hal ini demikian kerana apa lagi? Ini biasalah ni awak biasa gunakan. Okey, yang seterusnya perenggan penutup. Ni ada juga kita guna. Kesimpulannya, akhirnya, sebagai penutup, konklusinya. Ingat tak cikgu pernah cakap dulu, maksud konklusi tu ialah kesimpulannya. Kesimpulannya, akhir sekali, akhir kata. Dalam karangan, dalam surat, biasa kita katakan akhir kata, akhir kalam. Itu menunjukkan dia ialah satu penanda wacana. Okey, contoh penanda dalam karangan. Misalnya, contohnya, sebagai contoh, tamsilnya, sebagaimana yang kita sedia maklum, antaranya adalah seperti. Penanda menghuraikan contoh. Okey, oleh sebab itu, oleh kerana, maka, lantaran itu. Okey, penanda menulis dua huraian dalam satu ayat. Justeru, malahan, tambahan lagi, sementara, namun begitu, sungguh pun demikian. Awak biasa jumpa perkataan-perkataan ni di dalam karangan, tapi awak tak tahu pun itu sebenarnya ialah penanda wacana dan awak boleh gunakan dalam penulisan awak. Okey, penanda menerangkan huraian atau pendapat yang berbeza. Ni lagi biasa. Walau bagaimanapun, namun demikian, dengan kata lain. Okey, penanda memerlukan atau memasukkan peribahasa. Bak kata peribahasa. Bak kata orang tua-tua. Okey. Apa lagi biasa? Bak kata peribahasa Melayu. Itu ialah contoh kalau kita nak memasukkan peribahasa. Sebab ingat lagi tak, penulisan yang baik, penulisan tu mesti ada dimasukkan peribahasa supaya penulisan itu menjadi lebih menarik, lebih gramatis ayatnya. Okey. Contoh, biarpun sedemikian. Okey, penggunaannya.
Kehidupannya sekeluarga sangat miskin. Biarpun demikian, dia tidak pernah meminta sedekah daripada orang lain. Okey. Ini menunjukkan perbandingan, okey. Dia kehidupan dia miskin, tapi dia tak pernah minta sedekah. Patutnya kalau selarinya dengan miskin, biasa orang akan meminta sedekah. Tapi ni biarpun demikian ni untuk menunjukkan yang dia berbeza. Okey. Di samping itu, okey, kita tengok ayat dia. Ali mengusahakan kebun sayur. Di samping itu, dia juga mengusahakan kolam air tawar. Okey, contohnya di samping itu tu, dia buat 2-3 benda dalam satu masa. Okey, 2-3 benda dalam masa di samping itu. Lebih-lebih lagi, ayah pulang lewat dari syarikatnya. Lebih-lebih lagi, beliau dinaikkan pangkat. Okey. Seterusnya, tambahan pula, orang ramai diminta berjimat cermat. Tambahan pula kegawatan ekonomi. Okey, orang ramai diminta berjimat cermat. Tambahan pula kegawatan ekonomi. Ini untuk menunjukkan dia punya maksud ayat yang pertama. Jika tidak, saya mesti lulus dalam peperiksaan. Jika tidak, ibu akan kecewa. Okey. Ini contoh-contoh ayat yang menggunakan penanda wacana. Okey. Ingat, penanda wacana dia tak boleh berada di tengah ayat. Macam yang tadi ni, cikgu contoh ni, semuanya berada di hadapan ayat. Biarpun demikian, dia tidak pernah meminta sedekah daripada orang lain. Dia di samping itu, dia juga mengusahakan kolam air tawar. Okey, dia tak boleh berada di tengah ayat, dia mesti berada di hadapan ayat. Okey. Penanda wacana juga, ingat, penanda wacana ni mesti digunakan untuk menyambung ayat. Okey. Selepas awak tengok video ni, ada soalan kuizis yang cikgu dah sediakan. Jadi awak jawab pada kuizis tu saja. Okey, tak perlu salin pada buku. Dan tak perlu hantar markah pada cikgu, sebab cikgu boleh semak pada kuizis tu sendiri. Okey. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.